Salam sejahtera semua. Nama saya Kelly Simon dan hari ini saya akan mengajar tentang topik cara mengendalikan perbincangan kumpulan kecil. Kita pergi kepada pengenalan. Apakah itu perbincangan kumpulan kecil? Perbincangan kumpulan kecil ini merupakan strategi pembelajaran aktif yang mana membantu pelajar untuk berkongsi ide, meningkatkan pemahaman terhadap sesuatu konsep pembelajaran, dan mengasah kemahiran komunikasi. Perbincangan ini juga membolehkan pelajar berpikir secara kritis dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Ini akan mempraktikkan mereka untuk um, bagaimana untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian mereka. Dan semasa perbincangan kumpulan kecil ini berjalan, peranan guru amat penting untuk memastikan perbincangan ini berjalan dengan lancar, teratur, dan mencapai objektif pembelajaran. Jadi kita lihat kepada panduan, apakah panduan bagi mengendalikan perbincangan kumpulan kecil ini. Yang pertama adalah menetapkan tujuan perbincangan, yaitu apakah tujuan perbincangan ini dijalankan dan memastikan pelajar memahami apa topik yang akan dibincangkan semasa perbincangan ini diadakan. Yang kedua adalah menetapkan peraturan kumpulan, pembahagian kumpulan yang strategik, di mana satu kumpulan terlibat 3 hingga 5 orang, guru berperanan sebagai fasilitator, dan seterusnya adalah menggalakkan penglibatan semua pelajar, mengawal masa dan fokus kepada poin utama perbincangan, pembentangan hasil perbincangan, dan akhir sekali adalah maklum balas dan refleksi penambahbaikan. Kita lihat satu persatu apakah caranya. Cara mengendalikan perbincangan kumpulan kecil ini adalah yang pertama, yaitu tujuan perbincangan, di mana guru memberikan topik yang jelas dan memastikan pelajar untuk memahami apakah objektif perbincangan ini diadakan. Yang kedua adalah guru haruslah menetapkan peraturan di mana perbincangan ini mempunyai had masa dan di mana setiap ahli berkongsi pendapat sendiri supaya tidak ada satu orang pelajar yang menguasai keseluruhan perbincangan tersebut. Dan hal ini akan melibatkan semua pelajar, maksudnya tidak ada pelajar yang akan terkecuali daripada berkongsi pendapat mereka sendiri, saling menghormati, dan melibatkan semua ahli kumpulan seperti yang saya katakan tadi. Dan yang seterusnya adalah pembahagian kumpulan, di mana ahli kumpulan terdiri daripada 3 hingga 5 orang yang melibatkan pelajar daripada pelbagai kemahiran yang ada. Seperti contoh, kita meletakkan pelajar yang pandai secara kinestetik, yang mahir secara audio, dan yang mahir secara visual. Dan ini akan membuatkan mereka untuk saling membantu dalam perbincangan tersebut, saling membantu untuk memahami konsep ataupun topik perbincangan yang diberi. Dan guru juga boleh menerapkan teknik mind mapping ataupun round robin semasa perbincangan ini berjalan ataupun berlangsung. Oke, di sini guru bertindak sebagai fasilitator, yaitu guru tidak akan memberi apa-apa ceramah, sebaliknya akan memberi panduan ataupun sokongan, bergerak ke satu persatu kumpulan untuk memberi bimbingan, serta mengajukan soalan untuk menggalakkan pemikiran kritis antara pelajar. Dan yang seterusnya adalah penglibatan semua pelajar, di mana dalam sebuah kelas tersebut, guru akan memastikan semua pelajar menyumbangkan ide masing-masing. Dan di sini, di dalam satu kumpulan, guru akan menggunakan teknik tin pesue, di mana terdapat 2 orang pelajar yang akan menyuarakan pendapat masing-masing,
sebelum berkongsi dengan ahli kumpulan yang lain. Dan yang seterusnya adalah mengawal masa dan fokus kepada poin utama perbincangan, di mana guru haruslah menetapkan masa untuk sesuatu perbincangan itu berjalan. Jika tersasar, bimbing ahli kembali kepada poin perbincangan utama. Dan ini akan memastikan sepanjang perbincangan itu berjalan, tidak akan ada masa yang terbuang untuk perkara ataupun topik yang tidak penting. Dan yang seterusnya di akhir sekali, yaitu pembentangan ahli kumpulan, di mana setiap kumpulan akan membentangkan hasil perbincangan mereka. Dan di sini, selepas mereka membentangkan apa yang mereka dapat hasil daripada perbincangan mereka, di sini akan terdapat maklum balas dan refleksi daripada pelajar tersebut mengenai konsep yang dibincangkan, yaitu apa yang mereka faham, apakah cabaran semasa menyuarakan pandangan ataupun pendapat mengenai topik perbincangan itu, dan apakah cadangan ataupun ide untuk menambahbaikan perbincangan di masa akan datang. Dan ini akan membantu guru untuk memikirkan lagi apa strategi yang sesuai di masa akan datang untuk membolehkan pelajarnya memahami konsep dengan lebih berkesan dan baik. Dan sebagai kesimpulannya, perbincangan kumpulan kecil ini sangat berkesan jika dikendalikan dengan baik. Dan di mana guru sebagai fasilitator perlu memberi bimbingan yang baik, memastikan semua pelajar terlibat agar objektif pembelajaran tercapai, dan dengan strategi yang betul, perbincangan ini akan menggalakkan pelajar untuk lagi berpikiran kritis, berkemahiran komunikasi yang baik, sikap bekerja sama dalam pasukan, dan mahir dalam penyelesaian masalah. Dan itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.